Kalau Nabi kata bila kita semayang tapi dia kena ada sutrah apa semua lah, ada sutrah, dia kena ada syarat juga ni. Ni kita semayang betul pintu tu, memang orang nak lalu kat pintu tu, nak tunggu kita habis semayang, habis rehat kerja, hak tu tak apa, lalu pun tak apa, dah lalu jelai pula muka. Nah, bodoh semayang kat pintu lah. Orang terketi lah. Sampai tak kena tempat semayang, tak kena tempat. Dia batal tu, kalau tak batal paling dada, dia separuh badan. Dia ada dua orang tu. Tapi kalau kepala saja tak apa. Orang semayang kita kali tengok orang itu, tengok muka dia. Lagi dia jalan tebuk. Aku ni main buat pelari, handphone kita tak depan tu, kita rokok dia main pak sambang. Hak ni boleh ligan, ligan dia, tak ada masalah. Ni kerak lebih 3 kali je ni, tak apa, boleh. Tak batal semayang, dengan syarat jangan pijak najis dan jangan bercakap. Ni duk woi tu tak ada lah. Kita duk bahas ni tentang perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, yang mana di antara syarat sah sembahyang kita, mestilah kita tak buat ataupun jangan buat perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi dalam kitab kita ni ada dia buat main 40 masalah yang menyebabkan batal sembahyang. 40 masalah. Ni baru masuk yang kedua, panjang cerita lagi lah 40 tu. Jadi tengok dia kata, dan kedua daripada 40 tu yang batal sembahyang itu, yang batal ni perkara yang menyebabkan batal sembahyang. Tu. Jadi perkara yang menyebabkan batal sembahyang itu mana? Buat perkara-perkara yang batal puasa. Kita buat benda-benda yang membatalkan puasa, maka hak tu dia batalkan juga, dia batal sembahyang kita. Jadi kita kat sini ni kita boleh buat kaedah lah. Kita boleh buat kaedah kok mana tiap-tiap perkara yang membatalkan puasa, maka ia membatalkan sembahyang. Boleh kata begitu lah. Bila benda tu batal puasa, maka dia boleh menyebabkan batal juga sembahyang. Jadi kaedah ni orang panggil kaedah juz'i lah. Sebab apa? Sebab benda yang membatalkan puasa ni dia membatalkan sembahyang. Tapi benda yang membatalkan sembahyang bukan semua membatalkan puasa. Sebab tu. Bila hak membatalkan sembahyang, tak mestinya batal puasa lagi. Macam sebelum ni bercakap puasa, nak cakap pilah. Hak sebelum ni cakap hak lain daripada Quran, lain daripada zikir, lain daripada Quran, zikir, lepas tu doa. Lain pada doa, hak tu menyebabkan batal sembahyang. Tapi untuk puasa batal tak? Tak batal. Kita cakap tu bukan zikir, batal tak puasa? Tak batal. Pahala lah dia kurang sikit, duk cakap banyak sia-sia tu, hak tu bab lain. Tapi puasa tak batal. Kot tu. Jadi kat sini ni kita kata tiap-tiap yang membatalkan puasa tu membatalkan sembahyang, tetapi tidak sebaliknya lah. Dia kata walaupun buat tu, walaupun dengan lupa. Walaupun buat tu buat dengan lupa,
Nah, batal juga sembahyang. Nah, batal juga sembahyang. Jadi buat dengan lupa, batal sembahyang. Hak benda yang membatalkan puasa tu lah. Atau jahil, lagi kita tengok lagi. Atau jahil. Ataupun jahil. Jahil ni, hak mana jahil? Jahil ni jauh daripada orang alim, satu. Yang kedua, jahil ni baru masuk Islam. Dua tu je lah jahil. Hak lain tak kira jahil. Kalau tak main mengaji tak jahil. Bukan jahil dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh, jahil ni baru masuk Islam ataupun jauh daripada orang alim. Atau dipaksa, ataupun dipaksa pun batal juga, walaupun dipaksa. Sebab apa? Sebab benda ni nadir. Nadir ni maksudnya jarang berlaku. Bila jarang berlaku, ulama letak kaedah kata apa? An-nadiru wujuduhu kal ma'dum. Benda yang jarang-jarang berlaku, wujuduhu, adanya, kal ma'dum, seperti tiada. Ada macam tak ada lah. Benda hak jarang berlaku. Orang duk paksa kata hang makan, kita duk tengah sembahyang, buat main nasi sepinggan, hang makan, paksa kita boh pesta pula tu. Nak tembak, kalau tak makan tembak. Jarang lah orang nak paksa sampai tahap ni tu tak. Jadi bila jarang ni ada, dia macam tak ada lah. Jadi tak boleh letak hukum kata tak batal sembahyang, batal juga sembahyang. Kita pun dah orang paksa ambil, tiba juga lah seminggan tu. Hak tu pun batal sembahyang. Melainkan istisna pada kata batal, yang ni tak batal lah. Melainkan tu maksud dia tak batal tu makan yang sedikit. Makan hak sedikit, hak tu tak batal. Sedikit ni, sedikit ni nak kira banyak. Mana sikit ni? Sedikit kat sini orang panggil sedikit pada uruf. Pada uruf. Uruf ni pada orang ramai lah. Orang ramai cakap. Tu uruf. Jadi kata tok guru yang kata sedikit pada uruf ni sekadar lekat-lekat celah gigi tu. Hak duk lekat celah gigi tu kita pi telan. Tapi makan hak sedikit tu dekat lah dengan lupa. Dengan lupa. Lupa kata tengah duk semayang. Ada benda hak duk lekat je lagi, dia tertelan pula benda tu. Tertelan ataupun apa, terlupa. Kata tengah duk semayang, dia telan. Maka hak tu tak membatalkan sembahyang. Tak membatalkan sembahyang. Macam tu juga jahil. Tambah sikit lagi lah, kita kena tambah sikit ya. Dengan lupa tambah sikit lagi. Dan jahil. Sebab itu. Dan jahil. Jahil pun sama juga. Dia baru masuk Islam. Baru masuk Islam, dia makan sikit. Makan sikit. Hak duk lekat celah gigi tu, dia makan sikit, tu tak batal sembahyang. Tapi kalau dia tiba 3 pinggan batal. Lama pi makanlah dia tengah mayang tu, dia jahil. Dia jahil. Walaupun jahil, dia pi makan nasi habis pinggan lah, tu batal. Batal. Jadi dia kata maka tafriq pada kata melainkan, maka tiada batal sembahyang seorang tu. Maka tiada batal sembahyang seorang. Jadi makan yang sedikit dengan lupa dan jahil ni tak membatalkan puasa seorang tu. Adapun makan banyak dalam keadaan lupa ataupun jahil tu batal juga sembahyang dia. Batal. Makan banyak terlupa, kata tengah sembahyang ribuh nasi. Habis pinggan baru teringat, tengah sembahyang tak ni. Batal juga sembahyang dia. Sebab apa? Sebab sembahyang dia ada rupa dia tersendiri. Dia ada rukuk, dia ada sujud. Ni pi sampai terlupa, sampai pi duduk makan ambil nasi apa semua ni,
Nah, hak tu pelik sangatlah. Sebab tu ulama kata batal juga. Adapun puasa tak batal. Puasa ni kalau kita terlupa makan sampai 3 pinggan lah, baru teringat tu, wish puasa ni. Hak tu tak membatalkan puasa. Tak membatal. Sebab apa? Sebab puasa ni dia tak ada rupa dia tersendiri. Dia tak ada. Orang puasa dengan tak puasa buat kerja sama. Kalau tukang kawan tu ikat batal, dia apa ikat batal juga kan puasa. Kalau postman kawan tu hantar surat, dia pun hantar surat juga. Padahal dia puasa. Jadi rupa tersendiri untuk ibadah puasa ni tak ada. Cuma tahan daripada melakukan benda yang membatalkan puasa tu je. Bab berjalan, dia berjalan. Orang puasa berjalan enggak? Orang tak puasa pergi pasar, dia pun pergi pasar juga. Geng puasa belungguk pergi pasar, pergi buat kerja sama saja. Jadi dia tak ada rupa tersendiri. Maka kalaulah dia terlupa pergi makan baru teringat, kata, weh aku puasa ni, tak batal puasa dia. Tak batal puasa dia. Untunglah kalau lupa ni, untung. Sebab tak batal puasa. Makan habis tu payuk lah. Baru teringat. Teringat kata, ini puasa. Tengah-tengah duk makan tu, duk makan jabat agama mah. Puasa ini. Tak. Kena Allah terlupa sungguh. Tak batal. Dan tanya. Orang Ramadan dah. Tak. Habis. Kan depa duk main kutik dengan van mayat, van jenazah tu. Tu. Tengok van jenazah tu abang tu. Tengok van ni baru teringat kita puasa. Kalau tak tengok van ni tak teringat kita puasa. Jadi tu untuk puasa tengok tang ni dia lain lah. Tang ni lain. Kalau sembahyang yang dimaafkan makan tu dengan lupa sikit. Makan sikit, maksud dia hak lekat celah gigi, hak tu dimaafkan. Tapi kalau pi makan banyak tak dimaafkan walaupun lupa. Tapi untuk puasa, kalau dia terlupa makan banyak pun tak apa. Tak apa. Habis. Ni tak jauh dah dengan Ramadan ni. Tinggal tak lama lah, sebulan lebih sikit lah. Betul Ramadan lah. Rejab, Syakban, lepas tu Ramadan. Jadi tak lama dah, sebulan lebih. Ada dah. Ni apa Rejab lah. Dia 21. 21. Tak lama, sebulan lebih sikit je. Lagi dia kata dan ketiganya. Ni masuk yang ketiga pula. Ketiganya, yang jadi batal sembahyang itu berbuat akan perbuatan yang lain daripada perbuatan sembahyang. Jadi yang jadi batal sembahyang, yang jadi sebab, perkara yang jadi sebab batal sembahyang itu berbuat akan perbuatan yang lain daripada perbuatan sembahyang. Dia buat perbuatan tu hak lain daripada perbuatan sembahyang. Perbuatan tu bukan perbuatan sembahyang lah. Perbuatan sembahyang dia ada rokok, dia ada sujud, dia ada duduk antara dua sujud, dia ada duduk tahiyat akhir, dia ada qiyam. Tiba dia pergi buat hak lain daripada perbuatan sembahyang. Mana? Hidup berjalan. Berjalan tu bukan perbuatan sembahyang tu. Tu kata perbuatan hak lain daripada perbuatan sembahyang. Lagi dia kata dengan ni takluk dekat berbuat tu. Berbuat dengan anggota yang berat. Hak batal tu buat dengan anggota yang berat. Berat kat sini maksud dia besar. Anggota yang besar, anggota yang berat. Banyak mana yang kata batal semayang tu? 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut.
Berturut-turut ni maksud dia tak ada selang, sekadar tumak ninah. Tu maksud berturut-turut. Dia tak ada selang sekadar tumak ninah. Adapun dia selang, hak tu dia tak nama berturut dah. Dia kira pergerakan yang lain. Nah, kata dia langkah sekali, lepas tu dia berhenti, ada qadar tumak ninah. Dia langkah pula, hak tu langkah lain lah. Dia tak nama turut-turut nom tu. Boleh faham dah? Hak ni yang kata batal ni, dia buat berturut-turut. Nah, maksud dia tak ada selang sekadar tumak ninah antara satu pergerakan dengan pergerakan yang lain tu. Nah, lepas tu ulama kata berturut-turut ni pula dengan yakin. Nah, berturut-turut ni dengan yakin. Adapun syak, nah, kalau dia syak, tak sak turut ke tak turut, turut ke tak turut, hak tu tak bagi kesan apa-apa. Maksud dia tak batal sembahyang. Boleh faham dah? Gitu. Dia kena yakin, kata gerak 3 kali turut-turut dah, hak tu batal sembahyang. Boleh faham dah? Kalau tak yakin, nah, hak tu tak batal sembahyang. Kalau 2, 3, hak yakin 2 je, 3 tu syak. Boleh faham? Maka dia tak memberi bekas apalah, ulama kata macam tu. Adapun kalau 2 kali berturut-turut tak apa. Nah, 2 kali berturut-turut tak ada masalah apa. Nah, dia langkah 1, 2 monti, tak apa. Nah, lepas tu langkah pula 1, 2, tak apa. Lepas tu nak langkah tu jaga apa, kita orang orang ambil kita. Nah, kita ni duduk semayang belakang imam, kita makmum seorang waktu tu, tiba ada orang lain hak mai. Nah, dia mai duduk belah kiri, nak takbir. Lepas tu langkah langkah buat 1, 2, jangan 3 kali berturut-turut. Nah, hak tu boleh batal semayang. Habis hang tu. Jadi kalau 2 kali tak apalah, 2 kali berturut-turut, ataupun lebih daripada 3 kali tapi tak berturut-turut pun tak apa. Nah, langkah tu 10 kali langkah, tapi kita bukannya langkah tu berturut-turut, kita buat 1, 2 berhenti, 1, 2 berhenti. Nah, tak ada masalah. Habis hang tu. Atau ni atah dekat dengan anggota. Atah dekat anggota. Nah, anggota ni buat perbuatan daripada perbuatan yang lain daripada perbuatan semayang tu, mana? Dengan sekali lompat. Nah, dengan sekali lompat. Dia lompat sekali, batal semayang. Nah, batal. Kalau tak sengaja tak apalah, tikus lintah, tu nak buat macam mana nak? Dia pun terkejut, nak melompat-lompat ada pun, terlompat, tak apalah, hak tu tak sengaja, nak terkejut. Ni dia sekali lompat, semayang dia lompat pula sekali, maka hak tu batal semayang. Nah, batal. Atau ni atas dekat anggota tu lagi, maksud dia berbuat akan perbuatan yang lain daripada perbuatan sembahyang dengan bergerak setengah badan. Nah, bergerak setengah badan, separuh badan, yang bukan bergerak tu, yang bukan dengan sebab bergerak kaki tak gerak, badan saja bergerak. Nah, sebab apa? Sebab hak ni dia masuk dalam kata perbuatan yang keji, batal sembahyang. Tak. Buat gunilah kita kata. Ada orang pasien orang kita ni, ada setengah badan ni, batal terus sembahyang ni. Batal. Dia kalut nak tengok juga cekam tu. Dia perasan dah tadi kaki kawan dia tu kan, dia nampak hitam-hitam pedia tau. Tadi dia pergi sembahyang belah tu, dia kalut dia buat tengok tu. Ada orang buat pasien ke tu nak batal sembahyang tu, nak gerak separuh badan tu. Jawab perangai ke tu. Habis. Pusing lah. Pusing hak tu sama. Hak tu satu separuh badan. Yang kedua dia berpaling dari kiblat dada dia. Betul. Dia batal tu
Kalau tak batal paling dada, dia separuh badan. Dia ada dua orang tu. Tapi kalau kepala saja tak apa. Orang bayang kita kali tengok orang itu. Tengok muka dia. Tak lagi dia ajak dalam tubuh. Tu. Kalau dia sengaja tu batal. Tu imam lah tu. Dalam makmum pun jadi gitu sebab apa? Dalam hadis Nabi kata imam untuk diikut. Imam gitu dengan makmum pun gitu. Yang kita apa Wahabi elok baca hadis pegang zahir. Habis hang tu. Dia ginjak ni dia kira dia tak kira lompat tu. Dia tak kira lompat, tapi dia masuk dalam tapi hak ni ginjak tu dia bukan gerak setengah tu, dia gerak sekalian tu. Tapi dia tak nama lompat lah. Sebab hak ulama kata lompat saja yang mata tu. Imam tu ni dah tengok dalam kacau kan. Dia kaki dia main tunjuk kaki ni. Kenapa jadi? Dia diri ni. Kaki dia. Dia kaki tu hak tu anggota kecil. Taklah hak batal ni anggota besar. Anggota besar betul-betul. Anggota besar dia kalau jari saja. Kalau kaki dia pergi kali duk gedik-gedik macam orang dengar lagu hak tu sungguh betul. Kalau dia tekat jari kaki duk gerak tu apa? Kadang tu orang dia bukan dia bukan perbuatan dia ikhtiari tu. Irtirari orang panggil. Kadang-kadang orang dia ralik jadi. Dia ralik. Dia duk biasa mawek dah kaki dia. Duk saja pun dia duk mawek gedik-gedik tu. Mai duk kah mayang dia pun tak sedap kata kaki dia pun duk mawek. Tapi jari tu anggota kecil lah. Sebab tu dia kait tadi ni hak kata bergerak 3 kali berturut-turut tu anggota yang berat tu maksud dia besar. Lagi dia akan cerita anggota kecil. Dia telinga apa semua ni anggota kecil. Ada orang hak jenis dia seminit tu 60 kali telinga dia gerak. Satu saat sekali tak. Jenis duk saat lagi gerak telinga dia. Duk saat gerak telinga dia. Duk saat gerak. Hak tu pun tak batal sembahyang apa pun. Yang mati lah. Mati telinga dia orang tu. Kita hilang khusyuk dia tengok telinga dia. Dia main yang depan kita. Kacau. Habis hang tu. Tu kena jaga hak jenis semayang kan. Sami Allahu liman hamidah. Hak jenis tangan pergi tu. Tu gawang tu. Tangan ni dia kira gerak mai sekali. Dia tak macam anggota lain. Anggota lain gerak pi sekali lah. Tangan tak. Tangan pi tu patah balik sekali. Tangan ni dia ringan sikit hukum dia. Sebab ni anggota yang banyak gerak tangan ni. Dia kira anggota fa'al ni tangan ni. Jadi gerak pi gerak mai ni kira sekali. Jadi kalau dia duk hayun banyak tu, bukan kata pi mai bukan. Lepas tu 2 tangan, 1 tangan sekali. 2 bila jalan 2 tangan gitu 2 kali kira. Betul lah. Angkat telefon pun dah. Kira orang depa tak boleh buat dalil dah. Angkat telefon pula. Salah. Kacau.
Cakap bahasa Arab pun link pada Quran ni, link pada Quran. Cakap Quran. Cakap bahasa Quran tak apalah. Wa aqimis salah. Nak baca ayat Quran lah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tahu dah kata duk mayang ni. Lagi dia kata lagi, dan dan bukan dalam syiddatil khauf. Dan bukan dalam, dan tu padahal. Orang panggil wawul hal. Padahal bukan dalam syiddatil khauf, bukan dalam bersangatan takut. Syiddah bersangatan. Al khauf maksud dia takut. Bukan duk takut sangat enggak. Kalau takut sangat, bukan kata 3 kali, puluh kali pun tak apa. Asal syiddatil khauf ni masalah perang lah. Masalah semayang waktu perang tu. Tapi masuk dulu dalam kata makna syiddatil khauf ni mana? Bila orang ni ambil harta kita, sama juga. Kita tengah duduk semayang. Gu ni main buat pelari. Handphone kita tak depan tu. Kita rokok dia main. Pak sambang. Hak ni boleh ligan. Ligan dia. Tak ada masalah. Ni kerak lebih 3 kali ke ni? Tak apa, boleh. Tak batal semayang dengan syarat jangan pijak najis dan jangan bercakap. Ni duk woi tu tak ada lah. Simpan lah. Mayang tu tak ada habis. Tolong lah. Tolong duk woi tolong habis ya. Habis yang tu. Lagi dia kata, ni syiddatil khauf. Banyaklah. Rimau ligan tengah mayang lah hutan. Rimau mai takkan kita tunggu singa kan mai kita pun lari gerak lebih 3 kali betul-betul lah, tak batal semayang. Macam tu juga dengan syarat jangan bercakap dan jangan pijak najis tu Lagi dia kata lagi, dan bukan sama atah dekat bukan ni. Padahal bukan dalam sembahyang sunat dalam musafir. Mayang sunat dalam musafir tak apa. Kalau kita nak berhenti tu pakai tak sampai tempat kita. Memang nak kena bergerak kena tambah musafir jenis jalan kaki ni. Kalau naik kereta mungkin boleh dia sengal tak. Ni musafir jenis jalan kaki ni. Sambil duduk berjalan sambil dia sembahyang. Jalan. Dia sunat musafir lah, sembahyang sunat. Sunat musafir. Dia takbir tu kena menghadap kiblat. Takbir menghadap kiblat, rokok dia menghadap kiblat. Lepas tu sujud dia kiblat. Lepas tu duduk antara 2 sujud kiblat. Hak lain tu tak menghadap kiblat apa? 4 tempat tu je. Jadi dalam dia duduk semayang sunat musafir tu, hak ni cerita hak jalan kaki lah. Cerita jalan kaki dia kena buat tu lah. Hak menghadap kiblat dia cuma 4 tu je. Takbir, rokok, sujud, duduk antara 2 sujud. Lepas tu hak lain tak menghadap pun tak apa. Kalau hak naik kereta ni, naik kenderaan ni, takat mana boleh menghadap kiblat, menghadap lah. Tu untuk naik kenderaan. Jadi kita bila duduk musafir, tak ada masalah. Kita jalan, kita semayang sunat musafir ni, lepas tu nak bergerak lebih 3 kali berturut-turut, tak ada masalah. Kalau tak boleh berjalan, pakai tak sampai kita. Mana tak main-main lagi ni. Ni dekat tengah hari ni. Kata jadi dia sunat musafir, dia tak mesti 2 mahalah. Asal nama musafir jadi. Lagu mana? Setengah ulama kata keluar daripada tempat yang boleh dengar. Kampung kita tu kalau boleh dengar bang Jumaat, keluar lepas sikit bila tu nama musafir lah. Nama musafir. Walaupun pergi kangak nak pergi kangak nak buat solat sunat tak ada masalah. Ambil jalan kaki tu semayang. Dia tak boleh lah kira dengan speaker ni dia bertarik wayar otak kat kangak dengar juga kangak tak boleh speaker kan radio kan tak boleh
Nah. Ni maksud dia orang azan tu naik atas menara. Naik atas menara, lepas tu dia azan. Dia azan atas menara tu agak-agak boleh sampai tahap mana? Tang mana? Tang tu lah. Tang tu je sepadan dia. Kita keluar pada tu nama musafir lah. Musafir walaupun dekat, tapi jamak qasar tak boleh lah. Pergi kangak buat jamak qasar pula. Penat tu. Nah, ni solat sunat musafir. Nah, macam tu lah, tengah duk bawa kereta. Nah, baru gear 2. Takkan tak nak tukar gear kot. Pecah enjin kereta. Nah, jadi kena tukar juga gear tu. Bila tukar gear bergeraklah tangan kita ni. Lebih 3 kali berturut-turut, tak ada masalah apa. Nah, ni dia duk terang. Kata nak. Tengok cermin apa. Tak ada masalah. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi, tu bukan dalam sembahyang sunat dalam musafir. Maka tiada batal dengan buat perbuatan sembahyang. Nak buat perbuatan sembahyang walaupun lebih daripada 3 kali berturut-turut dengan anggota yang berat. Nah, kalau buat perbuatan sembahyang lebih 3 kali berturut-turut, tak apa. Kalau jenis hak tu memang syarak suruh, tak ada masalah. Contohnya nah, seperti angkat tangan takbir sembahyang hari raya beberapa kali berturut-turut, sah, tak ada masalah. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, 7 kali. 7 kali untuk rakaat yang pertama tu, takbir sunat tu. Nah, dia tak ada baca dia Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 7 kali berturut-turut, tak apa. Nah, tak ada masalah. Nah, lalu kita berhenti baca dulu lah. Nah, takbir Allahu akbar, lepas tu baca dulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, tak apalah, kita ada baca tu yang tak nampak berturut-turut. Tapi kawan ni dia malas nak baca. Nah, kira takbir dah lah, buat sunat takbir dah, dia pun Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ni tak ada berhenti tu, 7 kali berturut-turut, tak ada masalah apa. Nah, sebab apa? Sebab hak tu syarak suruh takbir tu. Sunat. Nah, sunat. Bila sunat ni masuk dalam perbuatan sembahyang, maka tak batal. Sebab tu dia kata seperti angkat tangan takbir sembahyang hari raya beberapa kali berturut-turut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berturut-turut angkat tangan. Maka tiada batal sembahyang dengan berturut-turut angkat tangan itu. Sebab apa tak batal? Alasan ilat tak batal tu kerana perbuatan sembahyang. Sebab hak tu nama hak tu masuk dalam kata perbuatan sembahyang. Macam tu juga, nah, kita nak menolak orang yang lalu depan kita. Nah, orang hak lalu depan kita. Nah, sebab hak ni Nabi suruh. Nah, Nabi habaq dah. Idza shalla ahadukum ila syai'in, nah, yasturuhu minan nasi fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi, nah, falyadfa'hu. Nah, jadi kalau Nabi kata bila kita semayang tapi dia ada kena ada sutrah apa semua lah, ada sutrah, dia kena ada syarat juga ni. Ni kita semayang betul pintu tu, memang orang nak lalu kat pintu tu, nak tunggu kita habis semayang, habis rehat kerja, hak tu tak apa, lalu pun tak apa, dah lalu jelai pula muka. Nah, bodoh semayang kat pintu lah. Orang terketi lah. Hampir tak kena tempat semayang, tak kena tempat. Nah, jenis tu syarat tak cukup, tak apa, lintas pun tak dosa. Nah, lintas depan dia. Nah, tapi kalau dia semayang syarat cukup, tak sutrah, masuklah sejadah apa semua dia letak apa semua, tu kita tak boleh lintas tu. Nah, duk lintas tak tawan tu tak boleh. Bukan dia semayang tempat orang duk lalu. Dia semayang depan ni, orang kan lalu depan ni. Nah, kita ada jalan lain, maka hak tu tak ganggu jalan apa, hak tu tak boleh kita duk lintas saja, tu haram balik lah. Jadi bila orang nak lalu, nah, Nabi kata fa'arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi, maka telah berkehendak oleh seorang bahawasa melintas baina yadayhi, di antara dua tangan, maksud dia melintas depan dia lah.
Nah, orang nak lintas depan dia, Nabi kata falyadfa'hu, maka hendak ia menolak akan dia. Nah, kawan dia kena tolak orang tu. Maksudnya jangan bagi orang tu lintas. Lepas tu Nabi kata fa in aba, maka jika enggan ia nak lalu juga, falyuqatilhu, maka hendak bunuh orang. Nabi kata bunuh orang. Fa innama huwa syaitan, maka hanya sesungguhnya dia ni syaitan. Lalu juga dalam orang duk larang tak bagi lalu nak lalu. Nabi kata bunuh orang. Tak. Macam-macam tak. Kalau dia letak benda depan sejadah dia. Macam selalu kadang-kadang kita tengok orang buat. Dia semayang sejadah tu, lepas tu dia letak barang kat depan tu, maknanya macam kalau orang nak lintas pun tak apa lah. Tu je lah. Dia kalau lintas macam ni kita depan kita ni, dia kalau 3 hasta lebih tak ada apa. Tak apa dah. Ni maksud dia dekat sungguh ni lintas ni. Depan sungguh ni. Dia kalau macam ni 3 hasta kita atas mayang ni tu. Kalau lintas depan ni lebih dah 3 hasta tu. Tak ada masalah. Kawan duduk bayang lain tu, kita lintas depan ni. Tak apa. Nak yang tak boleh dia mayang lain tu, kita pergi depan dia. Hak tu tak boleh tu. Tapi dia tengok syarat lah. Kawan tu kena letak, hak semayang tu kena letak sutrah. Masuk dalam kata sutrah tu kita letak saja dah. Sutrah ni kalau ikut tu dia pebuh natang kayu tu. Dia ada martabat sutrah pula. Kalau tak ada hak tu boleh pakai line saja. Garis line saja. Ulama kata garis line ganti. Tapi ni apa pun tak ada. Line apa pun tak ada, sejadah pun tak ada. Tu tak apalah. Macam lain ni. Line ni, line ni hak ni kira buat untuk tu lah tu. Untuk apa? Ganti jenis sutrah tu tu. Cuma martabat dia saja rendah. Kita bus sejadah sikit lagi, martabat tinggi sikit macam tu je. Boleh, tak ada masalah. Jadi dah letak ngam dah. Untuk orang semayang. Jadi line tu kita lalu depan line ni, nampak satu ni. Dia mayang line buat 2 tu, tak ada masalah apa. Ni setengah tu dia takut tu. Orang mayang belakang tu. Tang ni tak ni lintas dah. Ketak kaki-kaki. Orang duk mayang tu, orang duk mayang. Jauh sangat dah. Dia 3 hasta. Maksud dia jangan kita lintas dalam lingkungan 3 hasta dia tu. 3 hasta tu. Daripada tumit dia tu ke depan tu, jangan lintas tang tu. Itu tak boleh. Boleh faham? Habis hang tu. Lagi macam tu lah. Tu masuk dalam kata walaupun kita gerak untuk halang tak mau bagi orang tu lalu, hak tu pun tak ada masalah apa, sebab tu disuruh. Sikit lagi dia kata dan demikian lagi. Dah 5 minit ke 9 macam ni lah. Dan demikian lagi tiada batas sembahyang angkat 2 tangan serta angguk kepalanya sekali angguk. Sekali angguk. Angkat 2 tangan, kepala sekali angguk. Atau 2 kali berturut-turut angguk kepala. 2 kali berturut-turut angguk kepala. Dia angkat tangan. Dia passion lah ni. Ni Syiah pun pening lah dia. Tak tahu lah. Ada orang panggil tu aku kata. Ada panggil tu ada tu. Dia kata tak batas sembahyang. Dia kata tiada batas sembahyang kerana angkat 2 tangan itu perbuatan sembahyang. Angkat tu Allahu Akbar, tak apa, hak tu perbuatan sembahyang. Jadi dia tak kira gerak tangan ni, dia kira gerak kepala. Gerak kepala kalau sekali baru kira sekali. Kalau angguk 2 kali baru kira 2. Kira 2. Jadi bila kira 2 tak batal lah. Boleh faham gitu. Lepas tu dia kata apa? Dan angguk kepalanya sahaja yang bukan perbuatan semayang. Angguk kepala tu bukan perbuatan semayang. Maka iaitu maka iaitu 2 kali angguk berturut-turut itu tiada
tiada batal sembahyang selama tiada qasad bermain-main. Nah, selama dia tak qasad bermain-main, maka tak batal sembahyang dia. Dua kali angguk tu. Nah, jadi iaitu mana? Iaitu angguk kepala tu lah. Dua kali angguk. Dua kali tu tak apa. Dua kali turut-turut tak batal sembahyang. Nah, cuma kena tengok tempat hak sunat angkat tangan ni tang mana. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua turun rokok. Yang ketiga mangkit i'tidal. Daripada rokok mangkit i'tidal. Yang keempat last sekali, hak keempat daripada tahiyat awal mangkit berdiri. Tang tu saya sunat. Tang tu sunat. Hak lain tak sunat. Bila tak sunat, kita angkat juga masalah. Nah, kita daripada rakaat yang pertama nak mangkit rakaat kedua. Ada tak sunat angkat tangan? Tak ada. Tak ada. Daripada sujud yang kedua tu, rakaat pertama tu mangkit pi rakaat kedua. Dia mangkit dia angkat tangan. Kat tangan tak apalah, kira 1 2, dua tangan kira 2 pergerakan. 1 2 bergerak turut-turut. Tapi kalau kepala dia pi sekali gitu, hak ni simpan terus, ya. Maksud dia batal lah mayang dia. Batal. Sebab apa? Sebab pergerakan tangan tu bukan pergerakan semayang waktu tu. Sebab tak disunatkan pun. Tapi kalau hak yang kata tak kira tangan ni, hak ni tempat sunat angkat tangan. Kalau tempat tak sunat tak kira. Tak kira. Tu kena jaga tu. Masbuk. Masbuk. Masbuk ni kalau dia duk ikut tu imam, tempat tu imam angkat, dia sunat juga mutabaah dengan imam. Sunat. Dia tu imam duk tahiyat awal. Dia main masbuk. Dia ni masbuk rakaat lah. Tempat dia tu bukan tempat tahiyat awal, dia baru semayang 1 rakaat saja. Belakang tu imam tu. Tiba tu imam bangkit daripada tahiyat awal tambah pi rakaat yang ketiga, tu imam angkat tangan. Makmum ni sunat dak angkat tangan? Sunat. Sunat. Sebab apa? Mutabaah dengan imam. Sunat kerana ikut tu imam. Ikut tu imam. Dia sunat juga. Ni tak ada ikut imam apa, tak ada tempat sunat apa, jangan angkat tangan. Jangan angkat tangan. Ada juga hak pecah angkat tu. Mangkit daripada sujud yang tu kedua rakaat pertama tu, mangkit tu, dia angkat tangan. Semua tempat dia angkat tangan. Kalau Syiah tu daripada sujud mangkit pi duduk antara dua sujud pada angkat tangan tu. Ada Syiah kalau tengok video dia bermayang. Daripada sujud duduk antara dua sujud angkat tangan tak? Tu Syiah. Habis. Tu faham lah. Lagi dia kata satu lagi, dan lagi tiada batal sembahyang jika datang umpama ular. Hendak patutnya orang yang sembahyang tu lah. Ular mah. Dia tengah duduk sembahyang, ular mah. Hak tadi Nabi kata orang lintah boleh tahan, ni ular tak payah tahan lah, larilah. Hari dia bertahan pula. Bertahan ular tu. Kena patut dulu. Ni ular mah. Hendak patut. Maka ia orang sembahyang tu lompat pula, tak kata sembahyang. Lompat ambil kayu, pukul ular itu beberapa kali, pukul berturut-turut, dan berpaling daripada kiblat. Ni berpaling dada dia daripada kiblat. Sekalipun tiada batal sembahyangnya, sembahyang musalli itu. Sebab apa tak kata? Kerana dinamakan syiddatul khauf. Nama dia syiddatul khauf. Syarat jangan cakap dan jangan kena najis. Lompat ambil kayu pula, ligar pula, sakai pula. Tak batal. Tak batal. Habis hang tu. Sama orang tu lah. Duk jahit dia bangkai ulat. Dia bangkit pula. Sambung pula, kelai pula lah. Dia ligar sampai kangat ulat.
Sembahyang ni liga tu. Pergi mana? Pergi mana? Dia kata hang nak pergi mana batal nak. Dia tak boleh cakap nak. Cakap batal. Habis hang tu ni masalah bawah ni sama dengan masalah atas tu. Nak. Apalah mai pula lah minggu depan nah. Masalah wallahu a'lam. Berubah mata boleh ke tak boleh tu puasa? Boleh, tak ada masalah. Tak batal sebab dia bukan rongga yang terbuka. Jadi tak ada masalah. Tak batal. Boleh. Dah, tak batal. Tak khusyuk dia. Ada kawan tanya. Bagi nafkah kat bini kan. Ni apa? Sahih lah. Kita macam nak kena lapar kan. Contoh bini dah kerja kan. Kita nak 20 ni kita saya buat nak makan. Macam mana nak apa? Nak memadar. Dia nafkah ni dia duduk dekat makanan satu. Lepas tu tempat tinggal. Lepas tu makanan, tempat tinggal dengan pakaian. Ni cerita dia nafkah ni nak bagi nafkah makanan. Makanan. Jadi gimana? Dia kena tahu dulu pula. Nak wajib bagi nafkah ni. Ulama dia letak kaedah ni. Sabit nafkah tu dengan sebab subutun nafkah bil sabit dengan nafkah tu, wajib nafkah tu dengan sebab dia tu boleh kita mendatangi dia. Macam itulah, lebih kurang itulah ayat dia. Mungkin untuk kita mendatangi dia tu, maka ketika tu sabit nafkah. Bila-bila masalah kita nak mendatangi dia tu boleh. Hak ni orang yang tak puas hati banyak ni. Tapi dekat mana kena ceritalah. Bukan kita nak kata tak payah bagi kat bini. Jadi bila bini buat kerja, waktu dia buat kerja tu boleh tak kita mendatangi dia? Tak boleh dah. Bila tak boleh, lucut nafkah bab makan tu. Lucut dah waktu tu. Sebab kita tak boleh nak buat apa lah dia. Nak bagi nafkah apa, kita nak setubuh dia tak boleh, dia dah buat kerja. Kalau buat kerja lain, dia habis masa dengan orang lain, masa untuk kita tak ada dah waktu tu. Kalau ikut nafkah tu lucu dah. Cuma yang ada pada ihsan kita, tu dia lah. Kita ni hak suami yang ada hati perut ni pun, kita bukan nak kira tang hukum tu. Kita kira dia pun banyak buat baik dengan kita, maka kita buat baik dengan dia. Ihsan, buatlah ihsan. Tu je. Lepas tu dalam bab nafkah ni tak payah lapah lah. Kita bagi makan itulah. Jadi kalau tengok masalah tu, bila bini pergi kerja, lucut nafkah. Lucut nafkah dah. Tak wajib bagi dah nafkah tu. Jadi bila dia nak bagi RM20 tu, nak nafkah apa? Nafkah tak wajib dah. Maka bagi tu bagi habuan ihsan dia. Ihsan. Bagi habuan dia nak makan. Gitulah. Kalau cerita betul-betul bab hukum syarak ni, makin mampu dah. Tapi gitulah hukum realiti dia macam itulah. Bila bini buat kerja, kita habislah. Masa dia untuk tunggu kita tu tak ada lah. Untuk kita nak bersama dengan dia kan, tu tak ada. Sebab tu sabit nafkah ni dengan mungkin untuk kita ni bersama dengan isteri kita. Kalau kita tak bersama tu masalah kita. Bukan dia tak bagi, bukan dia tak luangkan masa untuk kita, tapi kita tak mau bagi. Tu masalah kita. Maka ni wajib nafkah. Boleh faham? Tapi kalau dia pergi kerja, tu bukan masalah kita. Boleh faham lah? Dia yang pilih untuk kerja, maka ketika tu akan lucut nafkah tu. Gitulah.
Bukan kata tak payah bagilah kat bini lepas ni, kalau bini ingin pergi kerja tu ada juga nak bagilah, buat baik dengan dia. Buat baik gitu. Wallahu alam. Bincang makna faqah pula panjang cerita lah. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka